Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'alainal kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Hadis yang ke-38. Wa an Abdullah ibni Buraidah an abihi radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man habasal inab ayyamal itafi hatta yabi'ahu mimman yattakidhu khamran faqad taqahhaman nar ala basiratin. Rawahu Tabarani fil Awsat bi isnadin hasan. Daripada Abdullah ibnu Buraidah dari ayahnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membiarkan anggurnya pada musim menuai untuk dijual kepada orang yang membuat minuman keras, maka sesungguhnya ia telah menempuh api neraka dengan sengaja. Riwayat At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat dengan sanad yang hasan. Sebelum pada tu nak sebut mengenai dengan hadis yang kita dengar malam-malam yang lepas. Bila kita dengar hadis tu Al-Bukhari, itu hadis nombor 1. Ingat lagi tak? Dan kalau tak ingat, kamu ingat. Kau kata ingat kau anak Pak Mak Bukhari. Pak Mak tak ada malam ni. Kita hadis kalau Bukhari tu nombor 1 kan. Ada pun kita dengar Tirmizi, Abu Daud atau nombor 2. Ni mahal ni nak ayat Tabarani ni kelas 3. Tekek kelas 3. Dia debit sekali dalam 3 jenis. Tapi ada boleh pakai, tapi banyak tak boleh pakai kitab dia. Bila kita, inilah sebabnya kalau orang-orang yang tidak cermat, dia tidak mendalami ilmu hadis ni kan, dia ikut jumpa kan, dia duduk bawa tu lah. Dia ngajar orang pula tak. Ni amalan ni oleh Nabi ajar gini-gini. Tengok-tengok tu hadis tidak sahih. Bagi orang yang ngaji hadis, dia tahu bila sebut At-Tabarani. Tu salah hija tu bukan Tabarani, Tabarani. Ada BA pula sekali lagi. Kalau ada tulisan dia. Baik. Walau macam mana pun, Ibnu Hajar dia masuk juga hadis ni dalam kitab dia. Ada sebab lah dia nak rakyat ni. Itu dari segi kedudukan hadis. Baik. Nombor 2-nya, bila kita tengok hadis ni yang warna kuning tu, itulah hak Nabi kecek. Hak putih tu dia rakyatnya hadis ni daripada siapa? Daripada Abdullah ibnu Buraidah, daripada ayah dia dengar Nabi keceknya. Hak warna kuning tu hak Nabi keceknya. Nabi kata gapo? Barang siapa membiarkan anggurnya pada musim menuai untuk dijual kepada orang buat minuman keras. Artinya dia kutik jual buah anggur. Buah anggur kita kalau kering dia panggil buah zabib tak? Itu bahasa Arab tu az-zabib. Zabib ni maknanya buah anggur kering. Kalau anggur basah dia panggil inab. Jadi dia ni dia tidak buat arak sendiri. Dia tak minum arak. Tapi dia jual buah anggur tu untuk orang buat arak. Pun kita jual tuak lah. Kita jual tuak, tapi jangan sebut tuak sebelah luar. Kalau tuak masih lah ni. Dia panggil nira kan. Sebab tu orang luar kata,
Orang Kelantan ni pelik dahsyat sungguh dia kata. Boleh puasa minum tuak dia kata. Boleh puasa kuat minum tuak ni tu. Bukan tuak masang weh. Pasal perkataan tuak dia terkejut. Kalau dia tanya kita petang-petang buka puasa dengan apa? Kita suka buka dengan tuak. Dia kata boleh puasa pun minum munggah mabuk dia kata. Baik. Kita jual tuak lah kata. Tuak kita ni lah bukan tuak masang. Kalau orang tu dia nak belikan, dia nak minum, dia nak buat nissan ke tak? Nak buat nissan cair ke? Tak apa, boleh tu. Boleh, tak ada masalah kita jual ke dia. Tapi jadi masalah, jadi persoalannya, jual tu dia nak buat tuak masal. Jadi hukum dia serupalah dengan hadis ni. Dalam hadis ni dia sebut, dia jual buah-buah anggur tu, kerana orang nak buat arak. Buat minuman keras. Kawan belilah boleh 100 kilo, 10 kilo dia tu, 50 kilo. Kutik-kutik lah. Anggur tu. Lepas tu orang tuan buah anggur tu tanya, dia mau buat apa? Kau nak buat arak lah. Boleh jual ke tak? Jadi dalam hadis ni kata siapa dia jual, kerana dia tahu orang nak buat arak, jawab dia, sesungguhnya dia telah menempuh api neraka dengan sengaja. Dia sengeling masuk neraka. Padahal dia tak minum arak. Dia tak buat arak. Dia jual. Kok orang nak buat arak. Dia tahu betul benar. Jadi kita pokiyah. Kita cari benda serupa. Kita tak ada anggur. Tapi dia tani anggur sini. Tuan Saimi seorang yang tani anggur tu. Masuklah dia. Balik. Baik. Tuak lah kita kata. Dia bagai tolong. Kita tahu dah dia ni beli tuak kita. Dia nak buat tuak masal. Dia nak mabuk. Kalulah dia, dalam hadis ni sebut, Nabi kata siapa dia jual buah anggur. Kerana orang tu nak buat arak. Maknanya dia sengaja nak masuk neraka. Jadi jawab dia, kalau kita tu jual tuak. Kerana orang nak buat tuak masal. Sebab tu jugalah. Dia sengaja nak masuk neraka. Faham tu dah? Kita nak bincang hadis ni buat. Pada sunni amalan ni. Hadis ini sekalipun dipertikai statusnya. Ni riwayat dah tadi. Ada ulama kata hadis ni tu sebab apa? Tabarani. Tabarani. Amo kata siapa dia tadi kalau hak paling sahih sekali Bukhari. Ingat balik dah. Ingat ke Bukhari tu dia. Selagi Muslim. Bukhari dengan Muslim nah. Tapi Bukhari duduk nombor 1, Muslim nombor 2. Baik. Walaupun dia kata, ada orang kata hadis ni dhaif. Ni. Jadi ulama hadis ni, hak dhaif ni, dia nak pakai, dia pakai lagu mana? Kalau nak pegang hukum atas dia, atas hadis dhaif tak boleh. Tapi oleh kerana, makna dia sahih. Ada hadis sahih lain, dia sebut lagu tu juga. Maka dia boleh tupai lah. Kalau dia tu tubik dengan dhaif, dia tubik sorang-sorang dia, giroyak cerita siapa dia jual buah anggur kerana orang nak buat arak, masuk neraka dengan sengaja. Kalau tak ada hadis hak sahih lain, tak boleh pakai hak dia tak ni. Tapi kes ni ada hadis sahih lain, royak lagu tu juga. Faham tu dah? Ni cara nak pakai hadis dhaif. Jadi dia kata walaupun hadis tadi dhaif yang kita dengar tadi, lagu mana bunyi hadis tadi, siapa dia jual buah anggur kerana orang nak buat arak. Jadi ambo sebutnya serupa juga, siapa dia jual tuak kerana orang nak buat tuak masal. Jawab dia, Nabi kata dia sengaja cedek tempat duduk di dalam neraka. Orang panggil masuk neraka dengan sengeling. Baik. Jadi oleh kerana walaupun hadis ni dhaif, tapi oleh kerana ada hadis hak kuat, hadis hak sahih lain, dia sebut lagu tu juga. Orang walaupun tidak sebut siapa dia jual buah anggur kerana orang nak buat arak, walaupun dia tak sebut lagu tu, ada hadis lain. Maknanya kita akan tengok depan nanti, dia kata siapa dia yang bekerja sama, tolong-menolong untuk menjayakan orang buat arak, maka dia boleh saham dosa juga. Jadi supalah kan tadi. Dia kata hamba tidak buat arak, buah anggur hamba jual, betul benar hamba jual. Tapi betul benar pun tahu dia beli nak buat apa.
rupanya tak boleh juga dalam hukum. Sebab dia kira tolong-menolong untuk arak. Sebab hadis depan nanti kita akan jumpa Tuhan Nabi kata dilaknatkan orang yang minum arak, jual arak, tukang tulis arak, tukang angkut, tukang tuan, tukang taruh. Hak mana-mana terlibat dengan sebut saja arak, supaya tolong dia kata. Kena laknat berlaku. Jadi oleh kerana ada hadis lagu tu, supalah dengan hak ni. Walaupun dia tu tak minum arak, dia tak buat arak, tapi kerana mu jual ke dia boleh buat arak. Supaya juga tadi dia dari balori. Kita jadi dari balori je. Jual akak arak daripada kilang arak wagi ko gudang kan. Bawa arak. Hijau betul benar makan gaji. Nak jawab mana ke dia? Ada hadis Nabi kata tukang aku pun kena juga. Jadi serupa juga dengan hak tadi. Tukang tolong jual, pergi jual ke dia, tahu dia nak buat arak. Kalau dia kata dia beli boleh 2 kilo sekilo tu, dia klik makan ke dia dah hanggu dak. Ini dak main beli dengan 100 kilo, 200 kilo. Dia mau buat berapa gini buah. Pasal buah gani tak boleh taruh lama, buah dah peti, buah seminggu punah dah. Nak buat apa? Nak buat arak dia tu. Kalau tahu dia nak buat arak, kalau jual dosa pak kita. Tu dah. Jadi larangan daripada jual beli sesuatu yang bakal dijadikan khamar. Bahasa Arab dia panggil khamar. Bahasa Quran khamr. Okey. Atau arak. Okey. Ia disokong dengan beberapa hadis lain yang akan disebut lepas ni. Ada hadis lain sokong. Sebab tu boleh pakai dia ni. Walaupun dia hadis tu ada hadis lain hak sahih duduk depan nanti. Sebab dalam Quran disebut betul innamal khamru, sesungguhnya arak. Innamal khamru wal maisir wal ansab, disebut beberapa perkara, arak, judi, tenung nasi apa semua tu rijsum min amali syaitan, benda kotor daripada kerjaan setan. Haram tu. Jadi dalam Quran sebut arak tu haram, maka orang yang jual buah kerana nak buat arak, dia ada beberapa benda yang boleh buat arak. Buah tamar boleh buat arak. Kita sini ke kalau orang India dia buat ngeberah samsu haram, ingat tu dia kena mabuk gapo sampai mati ke diri tu. Orang keling dia suka benar, dia tak buat dengan tuak seperti kita ni, dia buat ngeberah jadi samsu haram. Okey. Buah tamar, buah zabit lah hak paling banyak sekali orang buat. Tape boleh buat. Betul tak? Dengan tape boleh buat. Tapi tidak sesuatu mana sebab orang Melayu kita boleh katakan, lah kita nak kata orang yang jenis minum arak ni jaga butir mata lah. Dulu lah. Dulu tu kalau minum arak tu jadi style ni pula. Ceritanya Dubi tu. Kalau askar-askar jenis pakak besar tu tak? Macam kena minum. Kalau tebang tak minum, dengar cerita jam dulu kena mandi dengan arak. Dia paksa suruh minum. Baik. Khamar. Khamar ni sebutkan dalam Quran tu. Innamal khamru. Tu. Dalam Quran. Dalam Quran sebut arak tu khamar. Adalah sejenis minuman yang memabukkan, yang kebiasaannya dibuat daripada anggur tambah gandum. Gandum boleh, berah boleh, gandum pun boleh. Biasakan benda tu dia boleh menghasilkan glukosa. Dianya daripada karbohidrat belakang. Karbohidrat ni supaya berah ke apa dia boleh buat. Sebab tu orang buat dengan tuak masal. Tuak masal ke dia buat dengan tuak ni tak? Dia gila ke apa jadi masal, dia naik gitu. Jadi arak teko tu. Dalam istilah lain, arak juga dikenali sebagai minuman beralkohol kerana dia ada alkohol dalam dia. Bukan kerana alkohol tu menyebabkan dia mabuk, tapi dia panggil alkohol tu sebab dalam arak tu ada alkohol. Tapi alkohol tu adakah dia jadi mabuk dengan alkohol? Tak. Sebab air tapir tu kan, air tapir yang tak jadi arak lagi tu, tinggi dia alkohol dalam arak. Nampak sih tak? Tinggi dia.
Tak tahu lah dengar agak, kalau dengar minyak wangi tu banyak dia. Tapi ada ke minum air tapis haram dok. Walaupun dia ada alkohol dah. Alkohol, jadi tak tahu apa bila benda yang mabuk dia panggil pakai minuman beralkohol dia panggil. Oleh itu tidaklah terhad dan terbatas kepada arak yang dihasilkan daripada anggur. Sebut saja benda yang kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap benda yang memabukkan khamrun dikira arak. Tuak masa pun arak. Apa saja asalkan benda mabuk. Baik. Kalau muka lain mabuk, kita makan mabuk. Tapi orang lain makan tak mabuk. Apa dia? Orang mabuk gaduh dulu. Lo ni gaduh tak berjumpa. Sedap juga kalau pulut gaul dengan gaduh. Walid dia makan gaduh dulu. Budak lo ni tak kena gaduh. Tak berahi. Pulut gaduh. Kalau tak kena buat dia kata mutar. Ambil tapi apa makan tak aji pening lagi. Tak jumpa dalam ni gaduh. Berkali pupuh dah tak ada kali kata ni. Tak. Jadi soalan nak tanya. Gaduh tak arak juga kau? Hak lagu tu orang tak panggil. Orang tak panggil arak. Sebabnya ada orang mabuk, ada orang duduk. Ada petuak masa tu, siapa-siapa dia minum pun mabuk. Jadi dia mabuk tu kerana tak kena lah. Tak kena orang kata guano tahu tak kena ambil, kau tak kena tanuk ke apa dah. Ataupun orang tu dia jadi allergic ke apa. Jadi jangan kata bila ada tadi kullu muskirin khamrun, bila Nabi kata setiap benda yang memabukkan adalah arak, tapi macam gaduh tu dia mabuk jarang-jarang. Apa dia? Air ketul tu tak tahulah air ketul tu. Ada orang kata minum tak mabuk dah. Sebenarnya benda-benda gitu tidak dia masuk dalam dadah dalam ni. Dadah ni sebenarnya menyalahguna ya tak boleh. Sebab dalam obat semua ada dadah. Panadol ada dadah. Dadah ni memang digunakan dalam banyak obat. Tapi sebab tu dia sebut situ bukan makan dadah, tak menyalahgunakan dadah. Jadi sebenarnya nak ayat gapo dia bahaya kalau kita minum air ketul tu, benda tu berdosa, kita kecek segi berdosa. Pasalnya benda tu boleh memabukkan dan kita tidak tahu benda. Sedangkan ketul tu sendiri dia masuk dalam setengah-setengah obat. Memanglah. Tapi orang ambil ketul saat ni, dia buh dalam obat ni setelah dia buat kajian dalam makmal. Dia gain. Gapo dia benda ni? Ia bahaya kalau kita guna sendiri, tidak masuk makmal kimia, tidak masuk melalui farmasi kan. Setiap benda hak Tuhan buat ni kan, akar kayu ke gapo ni sumber obat. Kalau tanya obat mari mana, semua ambil daripada tanam-tanam buah-buahan belaka. Kayak orang tua dulu kayak dia asuh akar kayu. Bila dia asuh tu, dia capu akar gua ni bila minum segar, berasa sekung dia kata. Orang tua kata sekung makan akar kayu dia. Baik. Tapi gapo dia hak masalah dia jangka panjang. Sebab dalam sesuatu benda tu kita pakai ambil ikut dan selain daripada makan ni lah. Kalau makan ni kita tak payah cek dia supaya ambil kakung, lobok, terung. Waktu makan ni orang makan dah. Ni jenis akar kayu orang tak makan. Akar stand, macam-macam dia ambil kan. Dia ambil tadi dia asah. Bila dia asah, dia menghasilkan di dalam sesuatu benda Tuhan buat ni dia banyak berpuluh-puluh unsur dia panggil. Katakan dalam air ketul tu dia ada 20 jenis. 20 benda dalam air ketul ni. Baik, dalam 20 tu 5 daripadanya tu jadi obat. 15 lagi jadi racun. Jadi bila kita minum air ketul dengan sendiri dengan tidak melalui ahli kimia ni, maka 15 kara tu kita pakai telan belaka. Masuk hak 5 tu kita berasa segar. Hak 5 kena hak 5 tu. Hak 10 lagi nak beri mudarat tu jangka panjang. Cek jatuh pun, buah pinggir pun. Nampak tak? Sini nak ayat bahayanya. Lo ni tak bahaya lagi. Itu nak ayat akar kayu ke gapo ni. Yang bahaya. Tidak dinafikan tukar ahli gapo tu, semuanya benda memberi manfaat. Tapi bukan semua. Dalam tukar ahli tu semua tadi tu.
Misalnya kalau dia ada 10 perkara, 3 aja hak jadi manfaatnya, 7 lagi tu benda racun. Bila kita asuh 10-10 tu masuk dalam tubuh kita. Baik, kalau orang di farmasi, orang di kimia, ada ahli kimia tu, dia bukan ambil semua tu tak. Katakan dia ambil tu ke ahli saat ni, dia masuk makmal dia pecah dulu. Katakan dalam tu ke ahli tam sebut berapa tadi, ada 10 perkara dah. Dia cek 10 perkara, 7 racun, 3 penawar. Hak racun tu dia buat, dia ambil 3 tu dia buat ubat. Baru tidak bahaya. Ni kita pakai takak buang, ambil ikut dah. Nanti nak pesan ni. Bahaya kalau ubat ni tidak melalui farmasi. Sebab farmasi dia masuk makmal dulu. Amung ngaji dah benda ni, kursus. Gidenu cara perubatan ni dululah. Baik. Jadi nak royaknya, nasihatnya kan, kita berjaga-jaga daripada benda takut. Dari segi hukum, dia jadi haram. Kita tak tahu benda kita makan. Itulah. Jadi kena tanya ketung tu, walaupun tidak mabuk pun kita gambil tu sebab dia tu, macam tadi lah. Dia boleh memudaratkan kita. Jangka panjang. Jadi benda yang memudaratkan kita ni, dia jadi berdosa. Sebab tubuh badan Tuhan kita ni amanah dia. Hei manusia, aku tubuh kamu ni mu kena jaga molek. Sebab tu bila sakit wajib kena berubat. Kalau kita lok kita sakit tak berubat tu situ dosa dah. Sebab tubuh amanah Tuhan beri ni kita tak jaga. Walaupun kita suka sihat. Walaupun kita suka sihat sepatutnya hak kita tu tak. Tapi hak Tuhan. Tuhan nak tengok kita sihat. Kalau mu makan benda-benda yang memudarat ke tubuh badanmu, berdosa. Kalau doktor kata mu ni kena keciman ni, tak boleh makan benda manis, makan padan-padan. Ni tak cara doktor royak kecil manis secara mana pun, warga yang kalau boleh 3 butir sekali kita makan. Betul tak? Nasi manis tu 2-3 piring makan. Tidak kecil manis kan ni? Kecil manis apa-apa. Ambo tak cara. Hak tak cara tu dosa. Pasal apa? Kita punah tubuh kita. Patut dah tubuh kita apa dosanya? Hak Tuhan. Nampak tak? Jangan ingat hak kita, hak Tuhan. Jadi inilah dia. Jadi benda-benda dia marah sangat minum arak ni, bila pening, bila mabuk, memunah otak akui kamu. Amanah akui kamu ni otak. Tapi tiba-tiba meminum benda jadi hilang akal. Tidak marah ni tuan dia. Tuan dia marah. Memang anggur digunakan untuk membuat arak, tetapi apa jua bahan yang dijadikan arak, maka dia tetap haram. Kerana ia boleh merosakkan akal, yang mana menjaga akal menjadi salah satu daripada maqasid syariah. Malah arak dianggap sebagai punca segala maksiat. Dia ada 5 perkara maqasid tu. Waktu kita bincang semula. Nyawa, zuriat keturunan, akal, harta, maruah. Nampak tak? Semua tu benda-benda Tuhan suruh jaga. Sebab tu dia haram zina. Sebabnya nasak keturunan itu penuh. Pasal nasak keturunan ni amanah Tuhan beri kita. Mu jaga molek nasak keturunan ni. Akal akui kamu, akal yang cergah, akal yang sihat. Mu jangan munuh tiba-tiba pergi minum arak. Sebab tu arak jadi haram. Tuhan suruh jaga nyawa, jaga molek nyawa ni. Tiba-tiba kita pergi bunuh. Bunuh tu jadi berdosa ni sebabnya amanah Tuhan beri nyawa tu suruh jaga. Mu pergi bunuh. Nampak tak? Jadi benda 2-3 perkara dia panggil maqasid syariah. Termasuklah maqasid syariah ni ialah akal. Tuhan suruh jaga akal kita ni dengan molek. Biar cerdik. Jangan duduk sombak benda-benda jadi mabuk, jadi hilang akal. Nampak situ? Arak adalah minuman yang tidak asing dalam masyarakat Arab jahiliah. Setelah kedatangan Islam, arak mula diharamkan secara berperingkat. Memang sahabat-sahabat Nabi dulu, Sayyidina Umar dulu duduk dengan arak. Pertama melalui ayat 219 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan arak merupakan suatu dosa, tetapi pada masa yang sama dia memberi manfaat. Nak gaya dulu mula-mula sebab arak ni jadi minuman orang Arab zaman dulu kat Allah. Supaya minum kopi pagi petang siang malam. Jadi Islam hari nak ajar dia kata gini, dia kata ada dalam ayat Quran dia sebut situ ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ujung ayat tu. Mudarat dia, dosa dia lebih besar daripada manfaat. Memang dalam arak ada manfaat. Tuhan nak gaya dulu. Tidak dinafikan. Tuhan kata adalah segar tubuh ke apa minum arak. Tapi nak banding dengan mudarat, dengan manfaat dia banyak mudarat. Kalau lah orang tu jenis nak jaga manfaat, berhentilah dulu. Maka kurang dah sikit orang minum arak. Kemudian mari pula ayat kedua dia sebut
Allah Subhanahu Wa Taala hanya melarang minum arak ketika hendak mengerjakan solat. Dia. Apa dia? Tak ingat ada wa antum sukara tadi sebut tu. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kamu menghampiri semaya ketika kamu mabuk. Jadi mari larang ni kalau nak semaya jangan jadi mabuk. Jadi pada masa tu sebelum turun ayat tu kalau tidak silap Sayyidina Umar sendiri dalam semaya dia jadi lepas minum arak dia pergi semaya. Bila dia semaya tu dia baca taksub. Dia baca kuliah taksub. Sebab kuliah tu ada dua situ, wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma patutnya lakum di dah. Tak jadi lakum di. Wala antum abiduna ma wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abud wala ana abidum. Gua ana duk main musibah tu lah ni. Pasal otak pening minum arak tadi. Jadi turunlah ayatnya wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu menghampiri semaya kamu mabuk. Jadi saya Umar kata kalau lagu tu dekat-dekat nak semaya tak boleh minum arak. Jadi lepas semaya ngorik tak boleh minum dah arak. Lemon ni muka acap benar minum arak, tak tahu belah kali sehari. Jadi lepas semaya ngorik tak boleh teguk dah arak. Kedai pening nak semaya isu tak lama dah. Baik. Jadi lepas semaya isu barulah minum arak lepas tidur. Tak? Pagi esok pagi tu nak semaya duha ke apa pula nak nampak situ tak? Tak boleh. Lepas tu lepas zuhur tebel minum tak ada mayasa, lepas asar tak ada bengkok dia. Jadi makna kurang dah minum arak. Cari tempat jenis jarak panjang semaya barulah boleh minum arak situ. Tapi bila dah lagu tu lama-lama, marilah peringkat yang ketiga haram terus. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala, undi nasi adalah kotor daripada buatan syaitan. Oleh kerana itu jauhilah ia agar kamu memperoleh kejayaan. Ini hukum kerak putus. Bukan kata boleh minum tak boleh minum dekat nak sembahyang kau, walau lagu mana tak boleh. Maka ketikanya dikatakan bahawa bandar Madinah itu orang kata jadi banjir dengan arak. Lecah habis. Pakat cuah hak duduk dalam payang. Dia ni boleh payang. Bukan ada botol seperti zaman dulu. Ni supaya orang buat payang wudu tu. Dua rumah mandi tu tengok payang seorang. Kelik cebok minum, Dah. Maka tengok tu pakat tuan arak habis licin. Pasal hukum kerak putus dah tak boleh. Baik. Jadi siapalah kepada hari ni tak boleh dah. Arak kerak putus. Hukum dah gezek dah gitu. Islam tidak hanya mengharamkan minum arak baik sedikit atau banyak. Sikit pun tak apa. Sikit pun tak boleh. Bukan kata sikit tak apa dak. Bahkan Islam juga mengharamkan jual beli arak hatta dengan bukan Islam sekalipun. Tak apa hangpa jual ke Cina tak apa. Ada kedai hangpa jual arak. Tapi hangpa tak jual ke orang Islam, jual ke orang Cina. Tak boleh juga. Oleh itu haram hukumnya seorang Islam mengeluar, mengimport, membuka kedai arak, bekerja di tempat penjualan arak, menghidang dan sebagainya. Kalau ada orang waris ke apalah, kerja tu mesti kau gaji mahal. Kasbot di Kuala Lumpur nak gaji 15,000 jadi accountant sebab dia pandang gaji ekonomi kan. Tak sedut gelak mata lah, biarlah. Tak salah kerja. Gaji banyak ni mak, 15,000. Tak salah 15,000. Mu cari hak lain, cari hak 2,000 lah gaji. Asalkan halal. Sebab tak boleh. Kita tak minum sikit apa, kita jaga akaun tak boleh juga, keraning pun tak boleh. Ini kerana setiap perkara yang membawa kepada haram maka ia juga dianggap haram. Gapo dia benda yang sakut paut dengan haram, ni supaya ni kalau duduk Kuala Lumpur ni. Itu yang menjadikan kita ni. Negeri kita ni negeri Islam. Agung orang Islam, sultan-sultan orang Islam, Perdana Menteri orang Islam, menteri-menteri Islam, ada menteri agama, ada mufti, ada tok qadi dah. Tiba-tiba kilang arak boleh pergi buat. Kalau untuk orang Islam minum, ni kita silap je mula-mula. Mula merdeka dengan orang putih ni. Mula orang putih buat muka dia mereka kan. Bila orang putih lalu kelik ni bola. Cari hasil ikut lain lah. Di Arab Saudi tak ada dek kilang arak. Tuhan buat marilah rezeki muka lain. Ni boleh pergi buat. Pakal Allah ni. Bukan sekat tu lah kalau kita tengok ni. Ni di kedai-kedai ni. Di Kelantan kita je ada hak. Sekat 2-30 tahun ni kat. Pak butir negeri dalam Kelantan. Kelantan Terengganu Kedah beli. Arak hanya dijual di kedai tertentu untuk orang kafir. Misalnya kalau kita cek di Bandar Pasir Mas ni ada berapa ekor orang Cina. Maka pada sebuti kedai. Tak boleh nak tok di Patah Timur, tak boleh nak di
Kalau Kota Baru di Tesco di gapo tak boleh. Dia kena cari kedai siapa dia buat undang-undang tu ialah majlis bandaran ataupun majlis daerah. Sebab dia ada kuasa. Kerajaan tempatan dia panggil. Atas kapal bank kalau kita tengok. Ni ada gambar ni. Tutup mata lah muka takut orang kenal dia. Ni pramugari orang Melayu. Hijau dia kata dia hijau pramugari. Tak ada apa ni, kita tak minum agak je tuan kat orang. Apa je kita boleh kena ada agak lagi. Kapal terbang emas ni hak kita. Bukan hak orang, hak kita. Perdana Menteri orang Islam. Agung orang Islam. Tak boleh buat kan? Duk atas langit ni tak takut. Amu ingat amu pergi Mesir mula Allah. Kapal terbang emas. Geram mula kelih. Ni Cina banyak orang pergi Mesir kan. Lagi siapa ada tahun 2005 mula. Duk tu agak depan muka kita. Nampak tak? Orang Melayu ni molek-molek ada ni. Itulah masalah kita. Terdapat satu kaedah fiqh lil wasail akamul maqasid. Ni kaedah dia, iaitu setiap wasilah cara untuk sama dengan hukum maqasid. Maknanya gapo-gapo dia hak tengah jalan ni nak menjayakan sesuatu benda, maka dia kira benda ni berdosa juga. Baik. Arak, apa saja yang nak menjayakan boleh jadi minum arak tu, semuanya kena. Keraning dia, orang jual tuan, orang jual mengakak, orang jual jaga akang, orang jual punguh dengan lori. Orang jual jaga stor. Kamu kerja jaga, dia kata jaga mana? Jaga kat kilang arak. Tak boleh kata. Tak boleh, tak ada kerja lain. YOLO kau tak ada kerja lain. Cari kat dulu. Ia bermaksud jika maqasid tujuan adalah haram, maka wasilah ni jalan-jalan dah. Kalau tujuan tu haram, jalan-jalan nak menuju ke haram tu dia panggil dosa juga. Sebagai cara untuk membendung jalan yang akan membawa kepada perbuatan yang haram, yang dinamakan sadduz zara'i. Dalam kaedah hukum ni dia panggil sadduz zara'i. Gapo dia sadduz zara'i ni? Makna tutup lubang-lubang yang boleh membawa kepada benda haram. Faham tak? Kalau kita tahu bahawa dengan kita duduk buka pusat-pusat karaoke lah katakan. Bila kita buat kajian kita tengok tak boleh ni sekat buka karaoke ni penuh habis budak-budak muda. Hak benda kita tak senyap penuh dah. Maka walaupun kita buka karaoke tidak salah asalnya dah. Siapa sekadar tidaklah siapa berat sangat nyanyi begitu dah. Tapi dia tak jadi lagu tu. Dia jadi dengan tepat duduk bercampur gaul tenor jatam ke apa, jadi akhlak jadi penuh. Maka kajian tu dia boleh buat peraturan okey tutup. Berapa kita tutup? Atas hal sehingga apa? Sadduz zara'i. Kalau nak faham kod Melayu apa sadduz zara'i? Tutup lubang. Lubang maksiat tu kita tutup. Okey. Malah dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala melaknat beberapa golongan yang Amba sebut tadi. Cuba tengok siapa dia hok kena laknat, ia terlibat dengan arak, seperti dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqayaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi. Allah melaknat arak. So, meminumnya. Orang minum pun tak boleh. Menuainya macam pramugari tadi. Dia tak minum, dia tolong tukar tuan. Yang menjualnya, dia jual kedai. Dia jual benda lain pun jual juga. Tapi dalam peti dia tu ada. Kita cek dia untuk orang Cina dah. Orang biar Cina lah jual. Dia jual juga. Lepas tu, yang membelinya, tolong tukar beli. Boh kata, habis dah harap aku ni, mungkin beli? Tak mau tu mungkin. Buat kita kerja dengan dia tak? Kita tolong beli pun berdosa juga. Walaupun alasan sekalipun. Yang memberohnya, tu kan dia buat pak. Yang memberoh nak kerja kilang lah. Dia setegak pun, setitik pun dia tak minum. Tapi dia buat kerja tu kan peruh. Kalau mesin, dia tidak peruh begini lah. Ni muka mesin pecik, dung tubik. Dia je jaga di kilang. Pergi dikas buat ke guni setauk ke gapo dia ada, anchor biar. Banyak putih dia Kuala Lumpur tu. Tutup dah kalau ni. Duduk lagi habis dah. Duduk dan kan. Kalau kita tengok, Melayu saja tu duduk kerja. Yang minta diperahnya. Tolong tukar peruh, tolong tukar buat. Kalau kita loading kat, sehari dia. Dia beli
Bila duduk di orang panggil main sahang kan, dia beli sahang nak ambil utuh, sahang arak. Dia minta dibawa kepada je, semua terlibat belaka. Lalu hadis lain disebut kerana tukang catik pun kena juga. Tukang pasang poster, tukang masuk program dalam TV ngepeng, masuk dalam Facebook dalam gapo tolong tukang kepeng. Semuanya hak terlibat, jawab dia dosa belaka. Itu dah. Melalui hadis ini jelas bahawa segala perkara yang berkaitan dengan arak adalah dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula proses pembuatan arak iaitu membekalkan anggur kepada pembuat arak pun adalah dilarang dan ia merupakan satu dosa besar. Pasal hadis tadi dia kata kita jual buah anggur kerana orang nak buat arak. Dan ambo sebut kita kiyahnya siapa dia jual tuak kan orang nak buat tuak masal. Kedua-dua tu berdosa belaka dah. Hal demikian kerana jadi kampung kita ni tak ada orang yang buat lagu tu, cuma macam tak dia ada. Tolong tanya anak-anak cucu kita, waris-waris kita, kerja mana? Kerja sedap gaji mahal, kerja tapi kerja di kilang arak. Tu dah kerja. Belanda orang Melayu kita tu akauntur besar-besar, gaji dia belah-belah ribu, puluh ribu sebab dia untung banyak kan. Gaji mahal. Tu kerja di kasbuk. Okey. Hal demikian kerana perbuatan tersebut diancam dengan ancaman api neraka serta dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan ia sudah mengetahui risikonya tetapi dia tetap melakukannya. Ini bermakna setiap perkara yang pada asalnya tujuan halal boleh berubah menjadi haram jika tujuannya berubah. Jadi kerana halal tapi tujuannya kerana nak jual arak. Jual buah-buah anggur, apa salahnya? Kita tani jual beli, kita ngaji dan buat muamalah jual beli dah. Pasal mana? Tujuan. Jual beli tidak salah, tapi tujuan itu kerana nak buat arak. Walaupun menjual anggur pada asal hukumnya halal, tak ada masalah jual beli ni. Tetapi ia boleh berubah menjadi haram kerana tujuan telah berubah. Berubah ke apa? Nak buat arak. Justru sebagai salah satu cara mencegah kepada perbuatan yang haram, maka Islam melarang daripada menjual anggur kepada orang yang sudah diketahui sebagai pembuat arak. Lagu tu lah. Jangan jual tuak masak, tuak kita kerana orang nak buat tuak masak. Jika berlaku jual beli, maka jual belinya adalah tidak sah. Jual beli tak sah. Sebab dia panggil najis. Kerana ia termasuk jual beli yang dilarang. Berdasarkan hadis ini dan kaedah fiqh, lil wasail ahkamul maqasid tadi, iaitu setiap wasilah adalah sama dengan hukum maqasid. Setiap jalan-jalan ni serupa dengan benda yang kita nak capai situ dia. Ulama mengkiaskan terhadap setiap perkara yang membantu ke arah dosa dan maksiat, maka ia dikira dosa dan maksiat, seperti menyewa ke kedai atau gudang untuk menjual arak dan sebagainya, menyewa rumah untuk dijadikan pusat maksiat dan sebagainya. Tu arak. Kalau maksiat lagu lain ada maksiat benda tu kita bui tu kerana orang nak sewa buat maksiat, maka dosa sepotolo juga. Orang nak sewa gudang kita sebab dia buat apa? Dia buat judi. Kita tahu dia nak pergi judi malam-malam. Kita sewa dia tak? Sewa mahal. Orang lain nak sewa 500, dia nak 800. Kita bagi dia buat apa? Tempat dia nak buat judi. Maka menyewa tu asalnya tidak salah, tapi menyewa kerana orang buat judi, maka jawab dia berdosa. Jadi kita kena faham lah hukum syarak dia duduk belah tu. Kita reda di atas satu benda, maka dia jadi benda semua tu. Ar-ridha bil maksiyah, maksiyah. Reda di atas maksiat, maka dia jadi maksiat juga. Situlah